Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita dalam video kali ini untuk membincangkan beberapa koleksi trial negeri bagi subjek Admaths, ya, SPM 2021, dan topik yang kita akan bincangkan pada video ini adalah fungsi kuadratik. Dan dalam video ini kita akan menggunakan satu kalkulator yang dinamakan sebagai kalkulator kelas Swiss 570EX. Dan cikgu yakin dan percaya bahawa ramai pelajar-pelajar yang dah suka dan juga ada yang dah jatuh cinta tak nak guna kalkulator lain lagi sebab dia gunakan kalkulator Casio. Okey. Baik, para pelajar dikasih sekian. Kita lihat dulu dalam fungsi kuadratik. So, dia ada beberapa pecahan dalam bab ini yang penting yang you kena kuasai. Okey, tak apa. Kita fokus kepada soalan dahulu. Soalan yang cikgu ambil untuk bincangkan soalan ini adalah soalan Perlis 2021, ya. Kertas 2 Perlis 2021, soalan yang pertama. Boleh, ya? Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan kebun Pak Karim. Okey, Pak Karim dia ada kebun ni. Pak Karim dia ada kebun. Yang mana berbentuk segi empat tepat. Kebun tersebut dibahagi kepada dua bahagian. Tanam sayur dan ternak ayam dan itik. Dia bahagi kepada dua bahagian. Nampak tak? Atas ni dia tanam sayur, yang bawah dia tanam ayam itik. Satu pagar sepanjang 25 meter dibina untuk membahagi kedua-dua bahagian tersebut. Jadi pagar ni lah. Ni pagar dia. Berapa meter? 25 untuk bahagi, dan perimeter kebun tersebut ialah sepanjang 70 meter. Mana perimeter kita? Perimeter maksudnya inilah warna biru. Cikgu birukan dekat sini. Ini perimeter kita. Okey, jadi dia kata cari luas kawasan kebun tersebut. Mana kata target kita, ya? Target kita nak selesaikan problem solving ni. Ini soalan problem solving. Nak selesaikan, apakah target kita? Apakah goal kita? Goal kita untuk mencari kita punya keluasan kebun tersebut, luas, iaitu panjang darab dengan lebar. Baik, sebelum itu, berdasarkan maklumat sebentar tadi, 25 meter ini dibina untuk membina pagar kita. Dan yang satu lagi adalah kita punya perimeter 70 meter. So, cikgu nampak bahawa kita kena bina persamaan. Baik, kita mulakan dengan kita punya perimeter dulu, perimeter kebun. Macam mana nak cari perimeter kebun? X tambah dengan X yang sisi tu, kita ada 2X. Kita dapat 2X tambah dengan 2, Y tambah 3. Mana cikgu dapat kita punya Y tambah 3 ni pula? So, kita punya panjang di bawah ni. Okey. So, kita darab 2 juga sebab apa? Sebab di atas pun ada Y tambah 3, di bawah pun Y tambah 3. You nak tambah pun boleh ataupun you nak darab dengan 2 lagi senang lah, kan? Okey, seterusnya cikgu nampak kita kena ada dua persamaan. Sebab since kita ada dua pun boleh ubah, kita perlu ada dua persamaan. Macam mana nak create satu lagi persamaan? Nanti dulu, cikgu nampak kita boleh simplify ni. Cikgu bahagi dua semua dulu. So, yang tinggal X tambah dengan Y tambah dengan 3, ya, sama dengan 70. Sorry, kita bahagi 2 dapat 35. Okey. Jadi kita punya target, ingat tak? Kalau ini adalah kita punya penyelesaian serentak, persamaan serentak. Maka kita perlukan jadikan X dalam sebutan Y ataupun Y dalam sebutan X. So, boleh pilih mana-mana. Kalau cikgu tinggalkan Y solo dekat sini, 35 tolak dengan 3 dapat 32. X pindah ke jadi tolak dengan X. Maka ini persamaan pertama yang kita dapat, iaitu persamaan yang mana dinamakan sebagai persamaan linear. Kenapa linear? Sebab dia ada kuasa yang tertinggi, hanya kuasa 1. Baik, berdasarkan maklumat 25 meter tadi, macam mana kita nak bina persamaan yang kedua kita? Okey, kalau ada pelajar yang boleh jawab, tahniah, ya. Tetapi dalam video ini kita tengok dalam penyelesaian kita ni kita perlu gunakan apa? Perlu gunakan Pythagoras theorem ataupun teorem Pythagoras. Maka cikgu dapati bahawa teorem Pythagoras 25 ini adalah kita punya hypotenuse. Hypotenuse. Maka untuk persamaan kedua, kita boleh jadikan X kuasa 2 tambah Y tambah 3 kuasa 2 sama dengan hypotenuse pun nak kuasa 2 juga. Okey, kalau you nak masukkan terus Y ini ke dalam Y ini pun boleh dah juga sebenarnya. Okey. Cikgu kita masukkan terus lah. Kita masukkan terus. Tak perlu kita kembangkan lagi. Nak kembangkan terus pun boleh. Sebab kalau you kembangkan, nanti you akan dapat Y kuasa 2 dengan 6Y. Kat sini you kena masuk, kat sini pun you kena masuk, kan? Jadi why not untuk kita terus masukkan dulu sebelum kita kembang. Maksud ini cikgu jadikan sebagai persamaan kedua. Okey, ataupun nak jadikan kita punya, bolehlah. Okey, so kita masukkan lah, kita tulis tu, masukkan ataupun gantikan persamaan satu ke dalam persamaan kedua. So, kita dapat X kuasa 2 tambah, okey, apakah Y kita? Y kita Y yang baru, Y yang baru, iaitu apa ni? Yang ni, Y kita. Mana Y kita? Kat sini Y kita, ini Y kita. Iaitu 32 tolak X. So, cikgu masuk 32 tolak X. Jangan lupa kita ada tambah 3 dekat situ, kita perlu tambah 3.
kita kuasakan dengan 2. Okey, so kita dapat 25 kosong 2. Okey, 25 kosong 2 berapa? Kalau tekan kalkulator kat sini, ya, 25. Alright, you kuasa 2, you akan dapat 625. Kan mudah kat situ. Okey. Kalau you dah biasa, you akan boleh hafal lah, ya. Okey, so 32 kuasa 2, so kita gunakan kita juga 32 kalau kuasa 2 kita dapat apa? 32 kita tambah dengan 3 dulu 35 tolak dengan X, baru kita kembangkan satu persatu. Ya. Okey, cikgu nampak semua ada X lah. Okey, so cantik. So kita dapat X kuasa 2. Okey, 35 kuasa 2 tadi cikgu dah kira kan? 35 kuasa 2, 35 kuasa 2 kita akan dapat 1225 ya. So sini 1225. 2 darab, so kita dapat negatif 70X. So tambah dengan X kuasa 2 tolak 625 sama dengan sifar. Okey, so kita selesaikan dulu cantik-cantik. X kuasa 2 dengan X kuasa 2 kita boleh dapat 2X kuasa 2. Yang ada X sahaja 70X. 1225. Kalau dia ambil 1225 tolak dengan 625 kat sini nak tolak dengan 625 kat sini. So tolak dengan 625 kita akan dapat 600 ngam-ngam. So tambah dengan 600 sama dengan sifar. Since ini adalah kuadratik, maka you dah boleh pakai kalkulator untuk semak jawapan ataupun you nak pakai kita punya untuk mencari nilai punca-punca persamaan X1 dan X2, ya. So sebelum tu cikgu simplify dulu semua bahagi dengan 2, you akan dapat X kuasa 2 tolak 35X tambah dengan 300 sama dengan sifar. Okey, now gunakan kalkulator masing-masing untuk selesaikan persamaan kuadratik. Ini persamaan apa? Persamaan kuadratik. Jadi target kita persamaan kuadratik ini untuk selesaikan mencari punca-punca persamaan kita. Daripada guna kalkulator macam mana tak? Kalkulator kelas Swiss cikgu refer kalkulator kelas Swiss ni. You tekan menu, you tekan bawah, you akan dapat kita punya ke kanan ni, nampak tak ada EQN. Jangan tekan nombor 9 pula, you tekan yang ini. Yang ni you boleh tekan juga A warna merah kat sini. You akan dapat benda yang sama. Tapi cikgu gunakan kat sini, you tekan sama dengan prap. Dia tanya, adakah simultaneous equation? Simultaneous equation persamaan serentak. Ada dua persamaan. Dan ni tak. Ini sebab kita dah convert kepada kuadratik. Maka polinomial. Kuadratik jatuh bawah polinomial yang mana the highest kita punya power is power 2 lah. So that's why kita pilih simultaneous. Degree ataupun power dia 2 juga. Okey, kita follow kat sini Kita follow kat sini. A kita sama dengan 1. Okey, ataupun cikgu label kat bawah dulu boleh. Senang untuk kita buat rujukan. A sama dengan 1. Berapakah nilai B? Negatif 35. Berapakah nilai C? 300. Okey, jom kita masuk kalkulator. 1 untuk A. B kita negatif 35. Dan akhir kali C kita 300. Tekan sama dengan. Tekan sekali lagi sama dengan. Prap, dia bagi 20. Oh, yang ini adalah kita punya apa? Yang ini adalah X1 kita. X yang pertama sama dengan 20. Okey, kita tekan lagi sekali sama dengan. Prap, kita dapat X sama dengan 15. Cantik. Tetapi jangan tinggalkan jawapan bentuk macam ni sebab kita perlu tunjukkan kaedah kita. Masuk balik dalam bracket. So, X tolak 20. Bracket yang kedua, X tolak 15. Okey, dapatlah X. Dah selesai belum? Belum. Ingat tak fokus kita awal-awal tadi nak cari apa? Awal-awal kita kata tadi nak cari luas. Betul tak? Tapi persamaan serentak kita tak habis lagi. Tak habis lagi. Sebab kita baru sahaja dapat kita punya 20 dengan 15 untuk nilai X. Maka apa kita perlu buat? Kita masukkan dulu satu persatu Masukkan X ke Y tadi. Okey, X 20. Masukkan X sama dengan 20 ke dalam persamaan yang pertama lah. Lagi senang Masuk persamaan kedua pun boleh. Tapi yang paling senang masuk persamaan pertama ni. So kita dapat Y sama dengan 32 tolak 20. Kita dapat 15. Okey, pasangan yang kedua masukkan X sama dengan berapa tadi? X sama dengan 15. X sama dengan 15. Okey, so kita akan dapat tulis masuk kat mana kan? Tak beritahu pun nak masuk kat mana. Kita akan masukkan ke persamaan pertama sama juga macam tadi. Y sama dengan 32 tolak 15. Betul 32 tolak 15 dapat 17. Okey. So inilah conclusion kita. Ini nilai X, ini nilai Y pasangan dia. Nilai X ni pasangan dia, Y ni. Okey. Jadi kalau kita perhatikan dia ada dua pasangan. So X kita sama dengan 20 ataupun 15 ikut turutan Y kita adalah sama dengan kalau 20 tadi kita dapat 15. Kalau 15 kita dapat 17. Macam tu kan. Maka kita dah dapatlah kita punya kita punya nilai X dan nilai Y. Tapi berhati-hati,
Sebab soalan minta untuk cari luas. Maka apakah luas kita punya formula? Luas, okey, cikgu tulis tu, luas sama dengan X kita darab dengan Y tambahkan dengan 3. Betul tak? Ni. X kita ni darab dengan Y tambah 3. Okey, jadi yang mana nilai yang kita perlu masuk dulu? Kita masuk nilai X dan juga pasangan Y masing-masing dulu. So cikgu masukkan, okey, tak apalah, cikgu terus masuk je lah. X kita adalah sama dengan 20, Y kita 15 tambah 15 tambah 3. Sorry. Sini bukan 15 ya. Sini sepatutnya 12 tadi. Okey. So sini 12 ya, sebab 30 tolak dengan 2. Okey, 32 tolak dengan 20 kita akan dapat 12. Maka kat sini adalah kita punya 12 lah. Baru betul 12. Maka kita selesaikan dekat sini, kita akan dapat berapa ni? Kita dapat 20 darab dengan 15. So you akan dapat 300. Okey, apa unit dia? Unit dia adalah bermain dengan meter. Maka kita akan dapat, sebab luas meter kuasa 2. Okey, maka itulah soalan pertama kita. Selesai soalan pertama kita Jadi dalam soalan pertama ni, okey, tadi cikgu kenapa cikgu pilih 20 dengan 12? Okey, boleh tak saya nak pilih kita punya apa satu lagi? You nak pilih 15 dengan 17? Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh, you pakai 20 dengan 17 tak boleh. Jadi 20 pasangan Y dia adalah 12. Macam mana kita nak tahu? Macam tadilah, kan kita masukkan X 20, kita dapat Y 12. Okey. Jadi maka itulah luas kita. Okey. Boleh cikgu harap semua orang faham. Okey, so kita akan teruskan kepada kita punya soalan yang kedua. Kita baru sahaja selesai soalan pertama. Okey. Kita sambung kepada soalan yang kedua. Dalam soalan kedua ini kita ambil soalan Penang Kertas 1 2021, soalan nombor 15. Okey. Baik, soalan ni agak menarik sebab ada gambar rajah tetapi kalau kita selesaikan secara biasa, dia akan nampak macam soalan ni biasa, soalan rutin yang kita biasa buat cuma dia bermain dengan kita punya gambar rajah dekat situ. Baik, rajah 15 menunjukkan seorang pemain bola sepak membuat satu lontaran ke dalam dari luar padang. So dia baling dia throw in throw in. Okey. Dan kita punya balingan itu, balingan saudara kita itu adalah bentuk kuadratik. Nampak tak? Mewakili fungsi kuadratik. Okey, yang mana H ini adalah mewakili kita punya ketinggian bola tersebut dalam meter. Okey. Jadi guys, apa yang kita perlu buat next? Okey, kejap cikgu clearkan kalkulator kita ni balik semula. Okey. So, tinggi awal bola itu. Okey, bila sebut tentang tinggi awal, maksudnya masa mula-mula yang baru sangat nak start, iaitu T sama dengan 0. Tetapi dalam kes ni sebenarnya X kita dalam soalan ni, X kita merujuk kepada kita punya masa kita. Cuma tak diberitahu sepatutnya kena sebut X ialah masa lah. Masa yang diambil lah. Okey. Baik. So kita gantikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan. So boleh cikgu tulis kat sini. Kita punya untuk part A kita gantikan X kosong lah, H kosong lah. Gantikan semua tu kosong. Negatif 0 kuasa 2 tambah 4 darab dengan sifar tambah dengan 1.5. Kita dapat 1.5 meter. Maka inilah kita punya tinggi awal kita. Okey, ini adalah tinggi awal kita. Okey. Jadi kita boleh terus guna kalkulator pun boleh lah So kalau nak gunakan kalkulator, kalau nak gunakan kalkulator, alright, so since yang ni, sebab yang ni lagi senang lah. Sebab apa? 0 dengan 0 you hapus tinggal 1.5 je. Tapi kalau kata contoh dalam exam biasalah kita nak ni, you just gunakan kalkulator lah. Yang 02 tambah dengan 4 darab dengan sifar lepas tu tambahkan dengan 1.5 prap gitu. Dapatlah juga 3/2 ataupun tekan SD ni, tekan SD ni untuk tukar perpuluhan. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan bahagian B, part yang bahagian B. Kita nak tinggi maksimum bola itu dihantar, dilontar. Baik. Bila sebut tentang tinggi maksimum, okey, jadi kita nampak dekat sini tinggi maksimum ni akan dicapai bila mana dia ngam-ngam berada di atas sekali. Iaitu maximum point lah, tinggi maksimum. Maksimum. Bila sebut tentang maksimum, kita ada beberapa kaedah yang kita boleh gunakan untuk selesaikan soalan maximum height ni cuma sebab ini jatuh dalam fungsi kuadratik, maka cara yang paling sesuai dan tepat untuk kita gunakan adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey. Jadi boleh cikgu mulakan dengan penyempurnaan kuasa 2 dulu. Kita mulakan dengan penyempurnaan kuasa 2. Nanti kita akan tunjukkan kalkulator bagaimana you nak gunakan kalkulator kelas Swiss ni untuk mencari minimum dengan maximum point lah. Kalau graf minimum dia bagi minimum, kalau maksimum dia bagi maksimum. Okey. So cikgu tulis dulu kat sini Hx okey sama dengan apa?
Tadilah. So, negatif X kuasa 2 tambah dengan 4X tambah dengan 1.5. 1.5 cikgu tulis 3/2 boleh tak? Kalau dalam pecahan lah. Cikgu, macam mana cikgu tahu 1.5 sama dengan 3/2? Paling cepat you gunakan kalkulator lah. Kan? Kalau you dah biasa, you akan nampak lah. Kalkulator ni sebab yang best ni sebab dia boleh bagi pecahan tu dalam bentuk-bentuk pecahan. Okey. Baik. Jadi, bagaimana step kita punya penyempurnaan kuasa 2? Okey, cikgu tunjuk dululah pakai kalkulator dulu ya, sebab kita nak test apakah minimum atau maksimum point kita. Okey, step dia sama juga macam nak cari punca-punca X1, X2 tu, nak masuk ABC. You buat macam mana? Tekan menu, tekan ke bawah, ambil yang tadi ni, EQN, A kita, ya. Tekan sama dengan. Still kita punya quadratic iaitu polinomial, tekan nombor 2. Degree kita 2. Okey, apakah A kita? Negatif 1. B kita 4. C kita 3/2 ataupun 1.5. So, kita akan dapat ni. Nampak ni? Tinggi kita adalah kita punya 4.3 ya. Cikgu tulis tu 4.345. Okey, ini X yang pertama. Sorry, ini adalah kita punya X1 lah. Ini X1 ya. Tapi kita nak tahu tinggi tau. Ini kita punya punca. Sorry Ini adalah punca kita. Ini X2 kita. Ini adalah X2 kita. Dan you tekan sama dengan lagi, dia bagi situ, nampak tak? Maximum. Dia bagi maximum. Apakah maksimum kita yang dia bagi tu? Maximum point lah. So, X dia sama dengan apa? X dia sama dengan 2. Bagaimana dengan Y? Tekan sekali lagi. Y dia akan bagi 11/2 ataupun you dapat 5.5 lah. Sama satu. Maksudnya, tinggi maksimum kita 11/2 lah. Sebab tinggi maksimum kita. Sebab berdasarkan kalkulator. Tetapi you kena tunjuk kaedah kita. Ini nak semak jawapan boleh, ataupun di awal-awal tu you just tulis kat mana-mana ruangan, sekali you padam balik lah, supaya kita tak tersasar daripada landasan untuk mencari kita punya maximum point kita ataupun maximum height. So, apakah step penyempurnaan kuasa 2? Yang pertama, pastikan nilai A sentiasa 1. So, kita tarik keluar negatif keluar. So, maksudnya tarik negatif 1 keluar ni macam factorize kan, ataupun kaedah paling mudah kita kata bahagi negatif 1, bahagi negatif 1, bahagi negatif 1. Macam tu. So, cikgu tinggal X kuasa 2. Ni bagi negatif 1 dapat negatif 4X. Okey, yang belakang tu tak apa. Cikgu tak nak usik pun tak apa. Yang penting yang 2 depan ni. Okey. So, negatif. X kuasa 2 tolak 4X. Okey. Yang ni yang best part ni. Dalam ingat kita punya penyempurnaan kuasa 2, mesti ada satu tambah kuasa 2. Mesti tolak balik dengan benda yang sama balik. Benda apa yang nak masuk kita punya tambah tolak tu? Di luar ni tetap di luar Okey, kita akan masuk satu nilai yang kita tunjukkan dia di luar ni. Cikgu tunjuk kat luar, B bahagi 2. Apakah nilai B? Jangan ambil nilai B yang ini Ambil nilai B yang telah kita jadikan A positif 1. Kalau kat ini A kita belum positif 1 lagi, nampak? So, kita ambil A yang mana kita telah kita ambil B, A yang dah kita ni, ambil yang ni lah ya. Negatif 4 kita bahagikan dengan 2. So, kita dapat sama dengan negatif 2 lah. Dan nilai negatif 2 inilah yang kita akan masukkan ke dalam ni. Nampak? Negatif 2, sini pun negatif 2. Okey Okey, step yang seterusnya dalam penyempurnaan kuasa 2. Negatif ni stay. Okey, X ni kita buat dalam kurungan. Apa sahaja yang di dalam bracket ni kita akan masukkan ke dalam bracket ni pula. Gitu. Kuasa 2. Okey, jangan tutup kurungan lagi. Yang belakang ni tak habis lagi. Kalau you kembang dapat negatif 2 kuasa 2 dapat 4. So, negatif kat luar tak hilang. So, negatif 4 macam tu. Okey, tambah 3/2. Lepas tu kita masukkan darab negatif kat luar dan kita pairingkan atau mempartnerkan dengan kurungan ni. So, negatif darab ni dapat positif tambah 3/2. Okey. So, bila kita dapat macam ni, negatif ni stay. Okey, selesaikanlah. Guna kalkulator pun boleh. Guna kalkulator. Cikgu tekan menu, tekan nombor 1 lah. So, 4 tambah dengan 3/2. Kita nak selesai yang belakang ni. 4 tambah 3/2. So, 4 tambah 3. Nampak? Ini syok ni sebab pakai pecahan. Dia buat pecahan. Betul-betul dalam pecahan. Tekan sama dengan, you akan dapat 11/2. Dapat 11/2. Baik. Soalan minta apa? Maksimum, tinggi maksimum. You just ambil yang tinggi maksimum sahaja. Sama tak dengan kalkulator yang kita pakai di awal-awal tadi? Sama kan? Maka dengan itu, kita boleh buat apa? Kita buat conclusion. Oleh itu, tinggi maksimum, T pula dah. Tinggi maksimum bola itu ialah 11/2 meter. Meter kan? 11/2 meter, betul? Dalam meter kan? Meter lah. So, ini kita punya jawapan akhir kita. Okey, selesai dah part yang pertama. Tapi soalan seterusnya kata apa? Minta cari jarak bola dari tepi padang itu. Cari jarak bola daripada tepi padang itu sampai dia jatuh ke permukaan. Kalau you perasan, of course lah, dia duduk tepi padang lah ni. Ni padang. Ni padang lah. So, dia balik ke sana kan? Jadi, ini dia duduk tepi padang.
Kita anggap bahawa bola ni betul-betul kat tepi padang lah. Jadi bila dia throw in, so dia nak tahu daripada sini sampai ke sini berapakah jarak dia ni. Dia seolah-olah kalau dilukis graf kita, kalau cikgu lukis lah dia mesti kat sini kan. Dia bermula dengan kita punya ketinggian asal tadi 1.5. Dia naik sampai 5.5 atau 11/2, dia turun ke bawah sampai ke sini. Jadi soalan nak tahu, yang ni mula-mula tadi, yang ni 1.5. Yang ni dah 1.5. Yang di atas ni adalah kita punya point tadi lah, iaitu 2 dengan 11 per 2. Okey. Lepas tu kat sini berapa ni? Cikgu nak tahu. Tadi cikgu dah pakai kalkulator dah. Sama tak pakai kalkulator? Alamak, cikgu dah padam Okey, tak apa, kita pergi balik. Tekan A terus boleh. Tekan nombor 2. Lepas tu ambil degree. Masukkan nilai A kita, -1. Okey, B kita apa? B kita 4 lah So yang ni cikgu ambil nilai yang belum kita jadikan A1 lagi So ni 3/2 ataupun 1.5 lah. Kita dapat ni. Tukar tekan SD ni, dapat perpuluhan. Maksudnya kita punya apa ni X1 X1 kita adalah 4.345 lah. Cikgu ambil 4 angka bererti. Alright. So X kedua kita kalau ditekan sama dengan balik, tekan lagi sama dengan, so kita dapat kita dapat negatif 0.345. Jadi kita ambil jawapan yang mana? Kita ambil jawapan ni lah, 4.345. Jadi inilah jarak kita daripada 0 sampai 3.45. Ini jarak yang nak tahu. Maka jawapan kita punya jarak kita lah, jarak bola tu, jarak ialah 4.345 meter. So ini jawapan akhir kita. Cikgu, kat mana negatif 0.345? Kita reject sebab yang pertama adalah kerana masa tidak ada negatif. Dan kalau nak untuk pengetahuan kamu, negatif 0.345 ni hasil sambungan ni lah ke belakang ni. Dia tetap pintasan juga kat sini, tetapi dalam kes ini kita kena reject. Sebab apa kena reject? Sebab mana ada masa negatif. Itu je. Okey, itulah kita punya video yang kedua, kita punya soalan yang kedua. Untuk soalan yang ketiga, mari kita tengok soalan yang ketiga. Baik, kalau kita perhatikan soalan ini sebut suatu fungsi kuadratik f(x) dengan h dan k ialah pemalar. Dan titik minimum, bila sebut titik minimum kita tahulah. Bila titik minimum graf kita mesti positif, graf senyum. Kan, graf senyum kat situ. Okey. Jadi dia kata apa? Nyatakan nilai h dan k dalam sebutan t. Oh ni kita punya titik minimum. Okey, dia bagi cikgu tulis titik minimum. Iaitu berapa tadi 2t dengan 3t02 2t, 3t02. Pegang baik-baik, ini adalah titik minimum kita. Turning point, titik pusingan dan sebagainya lah Okey, seterusnya jadi seterusnya apa kita perlu buat? Okey, so kita ada persamaan yang belum kita jadikan vertex lagi. Kita cuba compare dengan vertex. So kita dapat fx kita 2x tolak h kuasa 2. Ada 2 kat situ. Tambah k tambahkan dengan k, buat kurungan macam tu. Baik. Adakah kita boleh terus comparekan yang ni dengan yang ni? Tak boleh lagi Sebab apa? Sebab you nak compare, kalau you nak compare, you kena kembangkan dulu. 2, okey, dia pairingkan dengan kurungan ni. Yang 2 perlu darab dengan belakang. Maka yang mana kita punya x kita? X kita 2t dan juga h kita ni. Tapi h ni h sahaja tau, sebab dia negatif h, you kena keluarkan jadi positif h. Jadi dia buat apa? X tolak h akan sama dengan sifar, so x sama dengan h. Daripada kita punya koordinat yang dia bagi pula kat sini, x kita adalah sama dengan 2t. Maka kita bandingkan dekat sini, h kita sama dengan 2, h kita sama dengan 2t. Okey. Alright, boleh soalan memang nak kita carikan h dengan k ni dalam sebutan t Yang ni part yang pertama kita lah. Okey, macam mana kita make k pula? K pula tengok ada kat luar ni, kita make 2k sama dengan benda ni. Jadi kita katakan bahawa 2k sama dengan 3t kuasa 2. Dia nak k saja 3/2 t kuasa 2. Maka ini jawapan akhir kita untuk kedua-dua jawapan untuk bukan yang ni, yang bawah ni Dekat sini lah kita punya jawapan kita. H sama dengan 2t, k pula sama dengan 3/2 t kuasa 2. Okey. Right. So kita teruskan kepada kita punya bahagian B. Macam mana tu? Okey, bahagian B. Right. Jika nilai t sama dengan 2, lakarkan. Dia minta kita lakarkan graf kita. So macam mana kita nak lakarkan graf ni? Okey, domain dia bagi Domain dia bagi adalah di antara negatif 4 hingga 6 bila t sama dengan 2. Okey, boleh tak cikgu gantikan terus t kita ke dalam kita punya titik tu?
Cikgu rasa better cikgu gantikan terus kot. Okey, so dia bagi T kita. Right, so T kita bila T sama dengan 2, okey, maksimum kita titik minimum titik minimum kita titik minimum adalah sama dengan apa? 2 darab 2 lah 4. Ni gantikan T sama dengan 2, so 2 kosong 2 4 darab 3 sama dengan 12. Maka ini titik minimum. Okey, so ini titik minimum. Okey, since dia bagi domain negatif 4 sampai 6, cikgu ulang semula sampai negatif 4 sampai 6. Apa yang kita boleh buat? Yang pertama kita cuba cari dulu untuk F negatif 4 dulu. Cikgu cari F negatif 4 dulu. Sebab cikgu nak tahu F negatif 4 ni dia dekat mana? Kan? Okey, jom kita masuk dalam formula kita. Nak masuk formula mana cikgu? Okey, masuk je lah formula mana-mana. Okey, cikgu tulis formula kat atas dulu. Kita punya formula kita adalah F X kita sama dengan 2 in bracket X tolak H. H kita apa tadi? H kita sama dengan 2T H sama dengan 2T, so T kita sama dengan 2, so 4 lah. X tolak dengan 4, kurungan kuasa 2, tambah dengan 2K. 2 darab dengan K. K kita adalah yang inilah, gantikan T kuasa 2. Kita punya ni lah. Ganti kat sini terus boleh. Sebab yang ni kita punya 3 T kuasa 2 kan. Kita dapat apa ni? 2 kuasa 2, 12, darab dengan 3. Sorry. Yang ni kita masukkan dekat, kita nak createkan formula. Formula kita 2K. 2K. Betul lah, 2K lah. 12 lah ni, 12. Yang ni sama dengan 12 ya. Ini persamaan kita. Dalam bentuk apa ni? Bentuk ini kita panggil sebagai bentuk vertex. Kena perhatikan betul-betul Bentuk vertex ni kita dapat daripada kita punya penyempurnaan kuasa 2. Okey. Alright, so kita masuk, kita dah selesai kat situ. Okey, kita kembangkan sikit lah. Kita masukkan dalam formula 2 darab X kita. Negatif 4 negatif 4 tolak dengan 4 kuasa 2 tambah dengan 12. Okey, boleh dapat berapa ni? Gunakan kalkulator lah kita gunakan kalkulator. Cikgu pergi kepada menu, tekan nombor 1. 2. Okey, negatif 4 tolak negatif 4 negatif 8 cikgu tulis negatif 8 kat sini. Tutup kurungan kuasa 2. Kemudian tambah dengan 12. Tambah 12. Okey, tekan sama dengan. Dapat 140. So, yang ni dapat 140. Okey, F yang kedua, domain Domain dia daripada negatif 4 hingga 6. Cikgu nak tengok, 6 ni dia berhenti kat mana ni? F 6. 6 tolak 4, kuasa 2 tambah 12. Kita selesaikan, kita dapat apa ni? 2 kuasa 2, 4 darab 2, 8 tambah 12, you akan dapat 20. Okey, maksudnya bila kita lakarkan graf kita, you tengok, Y dia tinggi tu. Cikgu pakai pen warna biru lah Y dia bila negatif 4, Y dia 140 ni, tinggi ni. F6. So cikgu boleh buat apa tau? Tengok macam tu. Lebih kurang lah ya. Gitu. Okey, dia akan pintas kat sini. Contoh je lah tau. Tapi tak ikut skill yang sebenar cikgu ni pun. Okey, so by the way graf kita ni, graf yang tergantung sebab apa? Sebab kita punya graf positif dan dia tidak menyentuh bawah. Nampak? 412. 412 ni maksudnya kat sini tau, lebih kurang. Ni graf ni kena kecilkan sikit kot. Halal lah halal toiba jangan marah. Right. So kita punya sini adalah kita punya 412. So 412 tu adalah yang ini. Ini 412 titik minimum tadi. Ini dia berhenti kat mana? Dia berhenti dekat X dia paling maksimum 620. Yang ini pula dia berhenti kat mana? Ini dia berhenti dekat negatif 140. Tinggi tu 140. Kalau ikut scale cikgu pun tak berapa betul ni ya. Jadi yang pasti tinggi kita, pintasan kita berapa? Pintasan kita adalah, gantikan kosong kosong negatif 4 kuasa 2, 16 darab 2, 16 darab 2, 32 tambah 12, 44. Oh, yang ni tak betul ni. Ni sepatutnya kecilkan sikit. Right. So, yang ini kan, macam nak buat cikgu alihkan ni sikit lah ke sana. Boleh lah kot tinggi sikit ni. So, ini 44 44. So, kenapa 44 kat situ? Sebab cikgu dapatkan kita punya pintasan Y dengan menggantikan. Nak cari pintasan Y, pintasan Y, gantikan X sama dengan kosong. Sebab tu cikgu gantikan X sama dengan kosong kat sini. Dapat kosong tolak 4, dapat negatif 4. Kuasa 2 dapat 16, 16 darab 2 sama dengan 32, 32 tambah 12 dapat 44. So, tinggi kat situ lah. Okey, so jangan lupa untuk kita labelkan ini paksi X, ini paksi Fx. Ada markah kat situ ya. Okey, selesai dah untuk kita bahagian sketch kita. Okey, seterusnya dia kata, seterusnya untuk part C, dia kata dengan menggunakan T yang sama tadi pada 2B, iaitu T sama dengan 2 lah.
Cari julat nilai n supaya Fn sama dengan n. Mempunyai punca-punca yang nyata. Maksud punca-punca yang nyata ni, you guna gunakan B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar atau sama dengan kosong. Kalau dua punca berbeza, two distinct root, you kena ambil lebih besar daripada kosong. Ya. Tapi kalau dia hanya sebut tentang punca-punca yang nyata, ataupun dia sebut tentang real roots, so you boleh buat lebih besar atau sama dengan kosong. Mungkin dia sama dengan kosong ataupun lebih besar daripada kosong. Tapi kalau dia kata two equal roots, maksudnya itu adalah B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong sahaja. Okey. Jadi sekarang ni Fx kita dah ada. Tapi kita kena kembang sikit lah. Cikgu terus kembangkan ni boleh? Cikgu kembang terus Fx 2 dalam kurungan X kuasa 2 tolak 8X tambah tambah dengan 16. Okey, tambah dengan 12. Okey. Kembangkan dapat 2X kuasa 2 tolak 16X tambah 32 tambah 12. So 2X kuasa 2 tolak 16X tambah 44. Nah, inilah 44 kita, pintasan Y tadi. Kan? Pintasan Y 44 tadi. Okey, itu baru C 12 ni bukan C kita pintasan Y. Ini kita punya maximum value ataupun minimum value. Tapi pintasan berada pada kita punya bentuk arm. Yang ini bentuk vertex. Ini bentuk arm. Cikgu tulis ini bentuk arm. Okey, kenapa kita perlukan benda ni? Sebab dia kata Fn ni dia sama dengan N. Kan? Fn ni sama dengan N. Maka cikgu buat apa tau? Okay, cikgu pandang ni dulu. Okey, so apa yang cikgu nak buat? Cikgu akan tulis dulu Fn sama dengan N. Okey, cikgu tulis ni Fx sama dengan N. Maka Fx kita adalah 2x kuasa 2 tolak 16x tambah 44. Okey, N ni cikgu pindahkan teruslah sebelah kiri, tolak dengan N sama dengan sifar. Okey, jadi cikgu boleh labelkan dulu tak? Kita labelkan siap-siap kita punya nilai A. Apa nilai A kita? Nilai A kita. Okey, nilai A kita sama dengan 2. B kita sama dengan negatif 16. Manakala C kita sama dengan negatif N. Ya. Jadi soalan minta apa? Soalan minta untuk kita cari nilai, gunakan T yang sama cari nilai julat N. Jadi kita punya fokus kita akan buat B kuasa 2 tolak 4AC. Cikgu pakai pen warna lain. B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar atau sama dengan kosong ataupun sifar. Boleh ya? Okey. Alright, ada kat atas tu sikit kan. Lepas tu B kita apa? B kita negatif 16 kuasa 2 tolak 4A kita 2, C kita negatif N. Lebih besar atau sama dengan kosong. Kembangkan. 16 kuasa 2 berapa? Negatif 16 kan? Kalau tak yakin, you buat masuk je nilai semua kat situ. Negatif 16 kuasa 2. Dapat prap. Dapat 256. Okay, tulis 256. Tolak dengan 8. Tambah dengan 8N. Lebih besar atau sama dengan sifar. Maka 8N lebih besar atau sama dengan negatif. Okey, so kita punya, saya cikgu confirmkan dulu. Oh, sorry. Kita punya C kita bukan negatif N kan dah silap tu. C kita adalah 44 tolak dengan N. Okey, 44 tolak dengan N. Semua yang tak ada X tu adalah kita menilai C. Yang tak ada X tu adalah kita menilai C. Maka cikgu teruskan lagi. Okey, so kita dapat, ini kita silap sikit lah ni. Cikgu kena betulkan balik. Maka yang ini C kita adalah 44 tolak dengan N. Okey. So lebih besar atau sama dengan sifar. Boleh nampak tak kat situ? Okey. Lepas tu yang ini masih maintain 8N. So kita kembang lah. So kita dapat 44 ada 44 kat situ. So kita ambil 44 darab dengan 8. Kita dapat 352 So kita akan dapat kat sini 352 dulu. Tolak dengan, bukan tambah ni Jadi tolak dengan 352. Kemudian ditambah dengan 8N lebih besar atau sama dengan sifar. 256 tolak, 256 kita ambil kalkulator. 256 tolak dengan kita main 352. Kita akan dapat sama dengan negatif 96. Negatif 96 tambah 8N lebih besar atau sama dengan sifar. 8N lebih besar atau sama dengan 96. Maka N kita lebih besar atau sama dengan 96 bahagi 8. So kita dapat N lebih besar atau sama dengan 12 ni, 12 ya. So kita akan dapat N kita sama dengan 12 kat situ. Okey, boleh nampak tak? Okey, so inilah jawapan akhir kita. Okey, so untuk kita punya soalan kuadratik ni, you boleh cuba gunakan kalkulator kelas Swiss ni untuk semak jawapan-jawapan kita. Okey, alright. So terima kasih
Sekat itu sahaja untuk kita punya video kali ini. Kita jumpa pada video yang seterusnya insya-Allah. Baik, Alhamdulillah kita dah selesai perbincangan video kita sebentar tadi. So untuk mana-mana pelajar yang nak dapatkan kalkulator Casio Class Swiss 570EX secara original. Ni original ni original. So nak tahu original tak original, you kena beli dekat official web store dia lah. So bagaimana nak beli ni? Tak susah pun. Dia Casio ada kita ada ada bekalkan ataupun ada jual secara online di Shopee lah. Jadi macam mana nak pergi ke Shopee? Tak payah susah-susah. Di bawah ni cikgu letakkan kita punya link lah, description. Dekat description ni ada link. You klik dekat link tersebut, dia akan bawa kepada Shopee Mall lah. Shopee Mall yang mana official store untuk Casio. Jadi harga yang ditentukan kat sini adalah buat masa sekarang lah, untuk video cikgu tengah rekod ni RM99.50. Mungkin dia boleh turun ataupun naik bergantung kepada yalah mata wang kita lah ya. So Casio ni import lah, bukan daripada dibuat di Malaysia ya. Jadi kalau you tengok dekat sini, pastikan store yang you beli ni secara official casio.os, iaitu official store bagi Casio lah. Ni Shopee Mall bagi Casio. Dan harga yang diletakkan situ buat masa sekarang, video cikgu rekodkan pada berapa bulan ni, 24 bulan November lah 2022, RM99.50 dan dia bagi satu free face mask. Jadi kalau you beli satu kalkulator, you dapat satu face mask lah, Casio official punya face mask ya. Jadi bagi cikgu you kalau nak dapatkan Casio ni, you bolehlah beli secara online melalui web store Shopee Casio ni official ya. Jadi pastikan yang you dapatkan adalah kalkulator original. Janganlah beli kalkulator fake ataupun daripada store yang lain. Mungkin kalkulator yang lain you dapat lebih murah. Kalkulator akan sama ya. Jenama yang sama, model yang sama, mungkin ada yang fake di keluaran pasaran luar, cikgu tak sure. Tapi yang mana garanti daripada official web store Casio ni sendiri, dia menjamin bersama dengan warranty lah. Jadi kalau you tengok dekat sini, dia ada dia ada function-function memang daripada Casio sendirilah. Jadi tak perlu risau lagi tentang tahan lama bateri dan sebagainya. Memang Casio jamin lah yang ini memang official web store. So you beli daripada kita punya link website yang mana tertera di cikgu punya di video description di bawah ni. You klik saja dekat sana, you terus beli secara online. Okey. So para pelajar di sekalian, terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa kepada video-video penerangan, video-video lain bersama dengan Casio Class Swiss 570EX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.